Tanah coklat depan biara, tanah basah tumbuhlah gulma. Sebelum kata pembuka bicara, izinkan saya perkenalkan nama. Assalamualaikum. Kun Sabaidi. Mesti kawan-kawan tertanyakan apa maksud Kun Sabaidi? Kun Sabaidi bermaksud apa khabar? Apa khabar kawan-kawan? Nama saya Putri Faiha binti Firdaus dan saya berumur 11 tahun. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Setiawangsa yang terletak di Kuala Lumpur. Kod sekolah saya ialah WBA0058. Dalam video ini saya berasa amat teruja untuk kongsikan mengenai sebuah novel yang telah saya baca yang berjudul Kota Seribu Kelong. Di dalam novel ini terdapat banyak isi menarik. Jadi, ayo kita dengarkan. Buku ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Hasil karya penulis lelaki yang bernama Abu Hassan Murad. Buku ini mempunyai 168 halaman bercetak dan terdapat 21 bab yang menceritakan tentang pengalaman seorang kanak-kanak yang bernama Imi yang diculik oleh sindiket dadah dan disembunyikan di sebuah kelong di negara Thailand. Novel ini mampu dimiliki kerana harganya yang mampu milik iaitu hanyalah RM12 sahaja. Tema utama yang terdapat di dalam novel yang menarik perhatian saya ini ialah ketaatan kepada ibu bapa, semangat kekeluargaan, persahabatan dan semangat meneruskan rintangan yang dihadapi. Nilai persahabatan, belayan agama, bangsa dan juga negara. Jalan cerita buku ini sangat menarik dan mudah difahami yang mengisahkan tentang Imi, seorang anak sulung kepada pasangan Puan Rogayah dan Dr. Rahmat, seorang pensyarah bahagian pertanian di Universiti Pertanian Malaysia, Serdang, Selangor. Kisah ini bermula apabila Dr. Rahmat ditugaskan untuk ke Bangkok atas urusan kerja dan beliau turut membawa Imi dan juga seorang lagi anaknya, Imah, sebagai peneman. Imi berasa percutian di Bangkok hanyalah sia-sia kerana tidak dapat pergi ke Chiang Mai seperti yang dijanjikan oleh ayahnya. Sehinggakan ajakan ayahnya untuk ke bandar bersama adiknya ditolak dan hanya menunggu di dalam bilik hotel. Pada hari yang kelima, ayahnya ditugaskan untuk memberi ceramah di perkampungan Islam Ban Krunton dan di sinilah segalanya bermula. Atas sikap kedegilan dan perasaan memberontak ini, dia mengajak kawannya Taufik yang baru dikenalinya di Ban Krunton yang juga merupakan anak ketua kampung untuk pergi ke pusat kraftangan. Dan mereka pergi tanpa pengetahuan dan keizinan bapanya. Malang tidak berbau, di mana mereka diculik oleh sekumpulan penculik ketika dalam perjalanan pulang. Sepanjang tempoh penculikan, pelbagai detik cemas yang dialami mereka. Seperti mata mereka ditutup dengan kain hitam, dihumban di atas timbunan kain dan yang paling menakutkan, mereka apabila seseorang mayat kanak-kanak diusung di hadapan mereka sambil masing-masing diberi pesan untuk jangan berdegil dan ikut kata sekiranya tidak ingin mendapat nasib seperti kanak-kanak ini. Imi dan Taufik memikirkan idea-idea untuk melarikan diri seperti Imi buat-buat sakit dan Taufik memukul kepala penculik itu tetapi tidak berjaya. Tidak lama kemudian mereka dibawa ke Pulau Phuket. Di situ mereka akan dilatih untuk menjadi pengedar dadah profesional. Antara mereka ada yang sudah sebulan, malah ada yang juga telah setahun berada di situ. Pada keesokan harinya, Imi mendapat tugasan pertama Imi. Imi perlu menunggu seorang lelaki yang berkaca mata hitam dan menyerahkan bungkusan dadah. Dia berasa sangat takut. Dia membuat rancangan untuk melarikan diri di kedai 7-Eleven melalui pintu belakang. Alhamdulillah, nasib menyelebahi Imi dan disamakan oleh seorang kakak yang berkenalan di Bangkok, iaitu Kak Ifah. Akhirnya, setelah pelbagai rintangan dan halangan seperti detik cemas, panggilan palsu yang meminta wang tuntutan sebanyak $50,000, tetapi Imi dan Taufik berjaya diselamatkan dengan bantuan laporan Kak Ifah. Pihak polis yang diketuai oleh Encik Sonsak telah menghantar bantuan udara, laut dan darat dan berjaya menumpaskan sindiket dadah terbesar di Thailand. Sepanjang pembacaan, terdapat banyak bahasa tambahan Thailand yang saya pelajari seperti Form Sia Chai bermaksud saya minta maaf, Form Mat Khao bermaksud saya tidak faham dan juga pengetahuan terhadap bentuk muka bumi, geografi dan kawasan-kawasan di negara Thailand. Perasaan saya ketika membaca buku ini adalah berdebar dan semangat ingin tahu apa yang bakal terjadi terhadap Imi dan Taufik.
Pengajaran di dalam buku ini juga amat bernilai di mana kita hendaklah sentiasa menghargai ahli keluarga dan juga sahabat handai. Betul lah kata orang tua, dah terhantuk baru nak tengadah. Nasihat ibu ayah hendaklah sentiasa di hati. Selain itu, semangat untuk meneruskan hidup dan juga sentiasa berdoa, bertawakal kepada Allah di dalam apa jua keadaan perlulah sentiasa ada di dalam diri kita. Akhir sekali, jauhilah dadah pemusnah bangsa. Lillahi ta'ala. Pada pendapat saya, susunan atau cerita ni amat menarik, teratur dan mampu mengekalkan minat pembaca dari mula hingga akhir. Namun sedikit penambahbaikan yang mungkin boleh diperbaiki adalah grafik yang lebih warna-warni bagi memudahkan pembaca untuk memahaminya. Dengan itu, saya berharap kawan-kawan dapat membaca novel ini sambil-sambil boleh belajar sedikit bahasa Thailand. Sekian, terima kasih. Sawadee krap. Assalamualaikum.